Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 2 akan membentangkan projek berkumpulan Sains Darby Berhad. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Siti Najwa bernombor matriks A182318, Anis Natasha A182062, Nur Fakihah Yasmin A182284, Siti Nur Sakinah A175109 dan Nur Farah Idrina A180941. Latar belakang Sains Darby. Sains Darby ditubuhkan pada 1910 ketika tanah Melayu dijajah oleh British. Ahli perniagaan British William Middleton Syme and Henry Darby menubuhkan Syme Darby dan Co. dalam sektor perdagangan getah. Syarikat ini telah beralih kepada kelapa sawit, koko dan pelbagai sektor yang lain. Syme Darby merupakan syarikat konglomerat multinasional yang bertapak kukuh di Malaysia dan menjalankan pelbagai aktiviti perniagaan di sepanjang rantaian nilai pengeluaran minyak sawit seperti penyelidikan dan pembangunan dan juga perniagaan agro. Sains Darby kini telah berjaya menjadi pengeluar minyak sawit diperakui mapan terbesar di dunia, seterusnya menjadi salah satu penyumbang kepada ekonomi negara, lebih-lebih lagi dari segi pengeksportan minyak sawit. Seterusnya, kita akan melihat pengaturan bersama yang dijalankan oleh syarikat Syme Darby. Berdasarkan MFRS 11, pengaturan bersama dapat didefinisikan sebagai pengaturan yang mana dua pihak atau lebih mempunyai kawalan secara bersama. Pengaturan bersama ini, ia telah berkuat kuasa bagi tempoh tahunan bermula pada atau selepas 1 Januari 2013 setara dengan IFRS 11 Joint Arrangement seperti yang diterbitkan oleh IASB. Antara ciri-ciri pengaturan bersama, yang pertama, pihak terlibat terikat dengan kontrak pengaturan. Kedua, kontrak pengaturan memberi dua pihak atau lebih kawalan bersama. Pengaturan bersama ini juga mempunyai dua jenis iaitu operasi bersama dan juga usaha sama. Seterusnya, kepentingan dalam usaha sama. Berdasarkan MFRS 11 para 16, usaha sama ialah pengaturan bersama di mana pihak-pihak yang mempunyai usaha sama, kawalan perkiraan, mempunyai hak ke atas aset bersih seperti yang tertaluk dalam summary maklumat penyata keuangan syarikat Syme Darby pada nota perakaunan tersebut, di mana pengusaha niaga bersama menentukan hak dan obligasi perniagaan. Syme Darby juga menggunakan kaedah equity untuk melaporkan kepentingan dalam pengaturan bersama. Ianya telah dinyatakan dalam nota penyata keuangan di bawah polisi perakaunan usaha sama yang digunakan oleh syarikat Syme Darby. Berdasarkan MFRS 11 para 10, pengiktirafan awal pelaburan dalam syarikat bersekutu atau usaha sama akan diiktiraf pada kos, di mana nilai dibawa meningkat atau menurun mengiktiraf bahagian pelabur dalam keuntungan atau kerugian penerima pelaburan selepas tarikh pemerolehan. Bahagian pelabur daripada penerima pelaburan untung atau rugi akan diiktiraf dalam untung ataupun rugi pelabur. Berikut merupakan antara syarikat-syarikat yang menjalinkan usaha sama bersama syarikat Syme Darby yang telah didedahkan di bawah nota penyata keuangan, di mana ia merupakan persetujuan secara bersama kumpulan yang mempunyai satu atau lebih pihak yang bersama mengawal. Bagi syarikat Syme Darby Gas Malaysia, walaupun memegang lebih daripada 50% kepentingan equity dalam syarikat ini, pelaburan diklasifikasikan sebagai usaha sama dan bukan anak syarikat, dan pembubaran juga sedang dijalankan dalam kumpulan ini. Seterusnya, saya akan membentangkan pelaburan dalam usaha sama MFRS 11 para 24. Pengusaha bersama hendaklah mengiktiraf kepentingannya dalam usaha sama sebagai pelaburan dan mengakaunkan pelaburan dengan menggunakan kaedah equity berdasarkan MFRS 128, pelaburan dalam syarikat bersekutu dan perusahaan bersama, melainkan entiti tersebut adalah dikecualikan daripada menggunakan kaedah equity seperti yang dinyatakan dalam standard tersebut. Menurut MFRS 11 para 24, syarikat perlu mengiktiraf kepentingan dalam usaha sama sebagai pelaburan dalam penyata kedudukan kewangan. Seperti dalam rajah, dapat dilihat bahawa Syme Darby mengiktiraf kedudukan joint ventures dalam penyata kedudukan kewangannya. Menurut MFRS 11 para 24, pengusaha bersama hendaklah mengiktiraf kepentingannya dalam usaha sama sebagai pelaburan dan hendaklah mengakaunkan pelaburan itu menggunakan kaedah equity. Mengikut MFRS 128, pelaburan dalam syarikat bersekutu dan usaha sama,
melainkan entiti itu dikecualikan daripada menggunakan kaedah ekuiti seperti yang dinyatakan dalam piawaian itu. Dapat dilihat dalam rajah, Sime Darby mengiktiraf kepentingan usaha sama dan mengakaunkan pelaburan itu menggunakan kaedah ekuiti. Menurut MFRS Perenggan 10, nilai bawaan akan bertambah atau berkurang untuk mengiktiraf keuntungan atau kerugian bahagian pelabur dalam syarikat bersekutu atau usaha sama selepas tarikh perolehan. Dapat dilihat dalam rajah, Sime Darby mengiktiraf keuntungan pelabur dalam syarikat bersekutu. Menurut MFRS 127 para 10, salah satu kaedah berikut perlu digunakan untuk mengakaunkan proses penyediaan penyata kewangan secara berasingan bahagian pelaburan dalam anak-anak syarikat, usaha sama dan syarikat-syarikat bersekutu, iaitu penilaian pada amount cost, kaedah MFRS 9 dan melalui kaedah equity. Sime Darby menggunakan penilaian pada amount cost. Seterusnya, kita akan beralih kepada MFRS 107, penyata aliran tunai disatukan. Menurut MFRS 107, semua entiti hendaklah menyediakan penyata aliran tunai mengikut piawaian ini dan hendaklah membentangkannya sebagai sebahagian daripada penyata kewangan mengikut tempoh perakaunan. Tujuan MFRS 107 adalah untuk menyediakan maklumat berkaitan penerimaan dan pembayaran tunai syarikat dalam tempoh semasa dan menyediakan maklumat tunai syarikat dari aktiviti operasi, pelaburan dan pembiayaan. Menurut MFRS 107 para 18, entiti hendaklah melaporkan penyata aliran tunai dari aktiviti operasi menggunakan antara dua kaedah, iaitu kaedah langsung, iaitu menyatakan segala penerimaan dan pembayaran kasar, dan juga kaedah tak langsung, iaitu keuntungan atau kerugian yang diselaraskan kesan daripada urus niaga bukan tunai, segala penangguhan penerimaan atau pembayaran tunai masa lalu atau masa depan dan segala pendapatan atau pembelanjaan yang berkaitan dengan pelaburan atau pembiayaan. Menurut MFRS 107 para 10, penyata aliran tunai hendaklah dilaporkan semasa tempoh perakaunan mengikut aktiviti operasi, aktiviti pelaburan dan aktiviti pembiayaan. Dapat dilihat dalam raja-raja berikut, Sime Darby melaporkan penyata aliran tunainya mengikut aktiviti operasi, aktiviti pelaburan dan juga aktiviti pembiayaan. Seterusnya, kaedah tak langsung MFRS 107 para 18B, alih tunai masuk dan alih tunai keluar bagi aktiviti pelaburan dan pembiayaan perlu dilakukan secara berasingan mengikut MFRS 107 para 21. Kaedah tak langsung mengikut MFRS 107 para 20 ialah untung atau rugi sebelum cukai diselaraskan dengan hasil dan belanja bukan tunai, hasil dan belanja bukan operasi dan yang terakhir ialah perubahan modal kerja. Seterusnya ialah MFRS 107 iaitu polisi tunai dan kesetaraan tunai. Mengikut para 45 iaitu entiti hendaklah mendedahkan komponen tunai dan kesetaraan tunai dan hendaklah mengemukakan jumlah penyesuaian dalam penyata aliran tunainya dengan item bersamaan yang dilaporkan dalam penyata kedudukan kewangan seperti yang ditunjukkan. Seterusnya, saya Sakina E175109 akan meneruskan pembentangan bagi kesan perubahan kadar mata wang asing. Piawaian perakaunan yang terpakai adalah MFRS 121 iaitu berkenaan kesan perubahan dalam kadar pertukaran asing. Ia merupakan penetapan cara untuk memasukkan urus niaga mata wang asing dan operasi asing dalam penyata kewangan entiti dan menterjemahkan penyata kewangan kepada persembahan mata wang tersebut. Di bawah para 9 hingga 14 ialah penentuan bagi mata wang fungsian iaitu mata wang persekitaran ekonomi utama atau pasaran utama di mana entiti tersebut beroperasi. Bagi para 20 hingga 37 serta para 50, ia menterjemahkan item mata wang asing kepada mata wang fungsian dan melaporkan kesan terjemahan. Terdapat dua operasi luar negara yang dijalankan oleh Sime Darby Berhad yang mewakili urus niaga mata wang asing dan operasi asing. Bagi urus niaga mata wang asing, iaitu urus niaga yang didominasi atau memerlukan penjelasan mata wang asing seperti jual beli barangan dan perkhidmatan, pelupusan aset atau penjelasan liability dalam kadar mata wang asing dan tidak semestinya urus niaga yang berlaku antara syarikat induk dan anak syarikat atau syarikat bersekutu, tetapi melibatkan mana-mana syarikat di luar negara. Bagi operasi asing pula dijalankan dengan entiti yang merupakan anak syarikat, usaha sama, syarikat bersekutu dan cawangan. Aktivitinya dijalankan dalam mata wang asing. Seterusnya adalah berkenaan polisi syarikat yang terpakai bagi mata wang asing. Yang pertama adalah mata wang pembentangan dan fungsian yang terpakai bagi syarikat Sime Darby Berhad adalah dalam ringgit Malaysia, RM, serta mata wang pembentangan bagi kumpulan Sime Darby Berhad juga dalam RM. Namun bagi operasi asing, kumpulan menggunakan mata wang fungsian yang berbeza. Yang kedua adalah dari segi penjelasan ataupun transaction, item kewangan adalah dalam mata wang fungsian menggunakan kadar pertukaran yang lazim iaitu pada tarikh urus niaga dan pada akhir tempoh pelaporan yang mana perbezaan tersebut akan diiktiraf dalam penyata untung rugi.
Yang ketiga, dari segi terjemahan atau translation item kewangan di dalam penyata kewangan menyatakan bahawa operasi asing untuk tujuan penyatuan diterjemah ke dalam mata wang pembentangan kumpulan pada kadar pertukaran purata. Manakala aset, liability, muhibah dan pelarasan nilai saksama diterjemah pada kadar pertukaran akhir tahun pelaburan. Perbezaan daripada terjemahan dinyatakan dalam pendapatan komprehensif lain dan bagi jumlah terkumpul dinyatakan dalam rizab pertukaran. Seterusnya adalah polisi bagi risiko kewangan dan pengurusan syarikat tentang risiko pertukaran asing. Ia merujuk kepada operasi kumpulan yang mempunyai kedudukan pergerakan kadar pertukaran yang buruk. Ia berpunca daripada aset atau liabiliti kewangan yang didominasi dalam mata wang yang bukan mata wang fungsian dan aset bersih dalam operasi luar negara di mana mata wang fungsian bukan dalam ringgit Malaysia. Ia wujud daripada urus niaga komersial masa hadapan, pengiktirafan liabiliti dan aset serta pelaburan dalam operasi asing. Kumpulan Sedabi Berhad menggunakan lindung nilai semula jadi setakat yang boleh atau setakat yang mampu dan pendedahan mata wang asing ini akan didedahkan di slide seterusnya. Pendedahan bagi perbezaan pertukaran asing di dalam penyata aliran tunai merujuk kepada kesan perubahan kadar pertukaran ke atas tunai dalam nilai baki tunai akibat naik turun dalam kadar pertukaran mata wang asing. Ia wujud kerana mata wang fungsian kumpulan berbeza daripada mata wang pelaburan. Pendedahan bagi perbezaan terjemahan mata wang diiktiraf di dalam penyata pendapatan komprehensif yang mana menunjukkan kumpulan Sedabi Berhad telah mematuhi MFRS 121 para 20 hingga 37 serta para 50 bagi semua perbezaan pertukaran yang perlu diiktiraf dalam penyata pendapatan komprehensif. Terdapat amount yang telah dikelaskan semula kepada untung rugi iaitu bagi item pembayaran balik pelaburan bersih dan pelupusan sekutu. Pendedahan ini menepati MFRS 121 para 45 berkenaan penyata kewangan disatukan yang mana perbezaan pertukaran akibat perubahan kadar pertukaran mata wang asing perlu diiktiraf dalam untung rugi. Pendedahan penyata untung rugi di bawah komponen lain-lain keuntungan dan kerugian terdapat nilai keuntungan atau kerugian bersih bagi pertukaran mata wang asing dengan nilai realisasi daripada pembayaran balik pelaburan bersih. Pendedahan ini selaras dengan MFRS 121 para 48 apabila operasi asing dilupuskan iaitu pelaburan tersebut dilupuskan perlu dikelaskan dari ekuiti ke untung rugi sebagai pelarasan pengkelasan semula apabila laba atau rugi diiktiraf. Selain itu, bagi pendedahan lain-lain pertukaran asing selaras dengan MFRS 121 para 45 iaitu berkenaan penyata kewangan disatukan terhadap perbezaan pertukaran akibat perubahan kadar pertukaran mata wang asing yang diiktiraf dalam untung rugi. Pendedahan di dalam penyata untung rugi bagi komponen bahagian hasil usaha sama terdapat bahagian pendapatan komprehensif bernilai RM14 juta daripada WSTLT iaitu Weifang Sendabi Limited Terminal Co. Ltd yang merupakan syarikat usaha sama yang mana dalam amount tersebut termasuk perbezaan pertukaran asing yang wujud daripada terjemahan item kewangan iaitu item pinjaman kepada usaha sama tersebut telah diiktiraf mengikut MFRS 121 para 28 dalam penyata untung rugi dalam tempoh di mana perbezaan tersebut wujud yang mana bagi terjemahan ataupun translation ialah pada tarikh pelaporan. Pendedahan di dalam penyata untung rugi kumpulan bagi komponen kerugian bagi tahun kewangan daripada pemberhentian operasi terdapat nilai pertukaran mata wang asing bernilai kerugian RM6 juta pada 2022 yang didedahkan selaras dengan MFRS 121 para 48. Seterusnya berkenaan risiko pertukaran asing yang telah dinyatakan dalam polisi syarikat telah didedahkan di dalam nota 50A yang mana dinyatakan tiada sebarang nilai signifikan kerana kurang daripada RM1 juta. Namun risiko ini memberi kesan kepada penyata untung rugi yang wujud daripada item keuangan yang tidak didominasikan dalam mata wang fungsian subsidiary dan tidak dilindung nilai. Justru ia tidak mengikut polisinya yang menyatakan bahawa nilai tersebut perlu dilindung nilai. Risiko pertukaran asing yang telah dinyatakan dalam polisi juga terdapat pendedahan berkenaan terjemahan mata wang asing untuk pinjaman bagi usaha sama telah diambil kira sebagai rizab pertukaran kerana ia sebahagian daripada pelaburan bersih. Seterusnya adalah rizab pertukaran mata wang asing wujud daripada perbezaan pertukaran pada terjemahan semula pelaburan bersih dalam operasi asing. Ia selaras dengan MFRS 121 para 41 yang mana amount kumulatif perbezaan pertukaran mata wang asing dipersembahkan dari tahun ke tahun sebagai komponen berasingan ekuiti iaitu di bahagian rizab mata wang asing yang wujud apabila dibandingkan daripada tarikh urus niaga berlaku dengan tarikh penutup. Yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama iaitu MFRS 11.
iaitu pengaturan bersama, di mana pengaturan dua pihak atau lebih pihak yang mempunyai kawalan bersama. Terdapat dua jenis pengaturan bersama, iaitu operasi bersama dan juga usaha sama. Bentuk pengaturan bersama yang digunakan oleh Saint-Darby adalah usaha sama, di mana Saint-Darby mengiktirafkan kepentingan dalam usaha sama sebagai pelaburan di bawah penyata kedudukan kewangan. Saint-Darby juga menggunakan kaedah equity untuk melaporkan penyata kewangan syarikat tersebut. Menurut MFRS 128, pelaburan dalam syarikat bersekutu dan usaha sama, pengusaha sama hendaklah mengakaunkan pelaburan itu menggunakan kaedah equity, melainkan entiti itu telah dikecualikan daripada menggunakan kaedah equity seperti yang dinyatakan dalam piawaian tersebut. Seterusnya, MFRS 107 penyata aliran tunai, di mana ia perlu didedahkan dan juga dibentangkan sebagai sebahagian daripada penyata kewangan mengikut tempoh perakaunan. Saint-Darby menggunakan kaedah tidak langsung dalam format penyediaan penyata alir tunai, di mana operasi penyata aliran tunai Saint-Darby bermula dengan pendapatan bersih dan kemudian menunjukkan penyesuaian yang diperlukan untuk menyelaraskan pendapatan bersih dengan aliran tunai dari aktiviti operasi. Yang terakhir adalah MFRS 121, kesan perubahan kadar mata wang asing, di mana terdapat penentuan mata wang fungsian dalam para 9 hingga 14, penterjemahan item mata wang asing dalam para 20 hingga 37 dan para 50. Polisi syarikat Saint-Darby telah menyatakan bahawa mata wang pembentangan dan fungsian serta mata wang pembentangan bagi kumpulan ialah dalam ringgit Malaysia, RM, tetapi operasi asing kumpulan menggunakan mata wang fungsian yang berbeza. Ini telah mewujudkan perbezaan pertukaran asing yang diiktiraf dalam penyata aliran tunai. Seterusnya, pendedahan bagi para 20 hingga 37 dan 50 serta para 45 iaitu perubahan terjemahan mata wang telah diiktiraf dalam penyata pendapatan komprehensif. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.